Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton. Saya mewakili kumpulan The Great Philosophers. Nama saya Ahmad Zikri bin Aini dan slide ini membentangkan ada 10 ahli kumpulan The Great Philosophers yang akan membentangkan tajuk kajian masa depan jika COVID-19 masih berlaku sehingga 5 tahun akan datang. Tanpa membuang masa, saya akan proceed kepada slide yang seterusnya. Okey, isi kandungan bagi slide ini terdiri daripada 6 komponen, iaitu pengenalan realiti isu semasa, punca-punca COVID-19 masih merebak, kesan-kesan jika COVID-19 berlaku sehingga 5 tahun yang akan datang, kaedah mengatasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Okey, kita terus kepada pengenalan. COVID-19 merupakan salah satu istilah yang tidak asing lagi bagi warga dunia, di mana kita dikejutkan dengan sekatan yang besar-besaran telah dilaksanakan pada bulan 3 2020 dan menyaksikan pelbagai negara mula mengalami merudumnya ekonomi setiap negara disebabkan sekatan yang dilaksanakan demi membentong penularan COVID-19 ini. Dan elemen falsafah yang terlibat di dalam isu COVID-19 ini, saya dapati ada 2 elemen yang boleh saya kaitkan. Yang pertama adalah metafizik dan yang kedua adalah epistemologi. Di mana kajian tersebut melibatkan kenapa wujudnya kajian terhadap kewujudan COVID-19 tersebut, iaitu virus dan epistemologi berkaitan dengan ilmu pengetahuan, di mana memerlukan ilmu-ilmu untuk mengatasi penularan COVID-19 sebelum ia menjadi lebih teruk. Dan yang seterusnya, kalau pada slide ini, poin ketiga adalah falsafah pendidikan kebangsaan, di mana kajian isu ini akan melibatkan elemen-elemen tertentu dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu mewujudkan insan yang berilmu dan berpengetahuan berserta dengan bertanggungjawab dalam melaksanakan segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pentadbiran negara masing-masing. Dan yang seterusnya adalah rukun negara, di mana pengaplikasian ataupun prinsip yang dipegangkan oleh setiap insan adalah rukun negara tersendiri yang mengandungi 5 elemen, iaitu kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Dan kombinasi rukun negara beserta falsafah pendidikan kebangsaan mewujudkan falsafah sejahtera di dalam kalangan dan mewujudkan keharmonian bagi sesebuah negara. Dan saya akan meneruskan slide ini kepada Muhammad Luqman untuk pergi kepada realiti isu semasa. So berkaitan dengan realiti isu semasa. Okay, next slide please. Okay, berkaitan dengan realiti isu semasa, kita dapat kaitkan dengan beberapa aspek, iaitu penyebaran varian baru COVID-19. Jadi penyebaran kes COVID-19 yang berpanjangan di serata dunia telah mengakibatkan wujudnya varian baru yang lebih berbahaya. So varian baru adalah hasil daripada mutasi virus COVID-19 yang diakibatkan oleh kemerosotan tahap aktiviti pengawalan wabak di serata dunia. Perbezaan yang dibawa oleh varian baru ini ialah cara jangkitan dan penyebaran, dan juga simptom yang dibawa berbanding varian-varian yang sedia ada. So individu yang telah divaksin juga berpotensi untuk dijangkiti oleh varian baru ini jika tidak mengamalkan pematuhan, panduan dan operasi standard SOP yang telah ditetapkan
semasa di tempat awam. Antara varian baru COVID-19 yang telah dikesan di Malaysia ialah varian Delta dan juga Omicron. So kajian berkaitan vaksinasi sedang giat dijalankan bagi memastikan penyebaran varian COVID-19 ini dapat dicegah. Antara elemen falsafah yang boleh dikaitkan dengan penyebaran baru varian COVID-19 ini ialah elemen epistemologi, iaitu pengetahuan cara penyebaran varian baru dikenal pasti menggunakan ilmu saintifik semasa melakukan kajian. Realiti yang dihadapi masyarakat kini juga mengandungi elemen falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu insan yang berpengetahuan tinggi bagi memastikan kemajuan negara dalam bidang ekonomi dan kesihatan. Insan yang pengetahuan tinggi ini dapat membantu untuk mengenal pasti varian-varian baru COVID-19 yang telah bermutasi di serata dunia yang juga berbahaya untuk masyarakat Malaysia. Elemen rukun negara iaitu kedaulatan undang-undang berkait rapat dengan keadaan di mana masyarakat perlu untuk mematuhi SOP atau standard operasi, panduan standard operasi yang telah dirangka kerajaan agar virus COVID-19 dapat dihentikan. Jadi isu semasa atau realiti isu semasa seterusnya adalah berkaitan dengan proses negara daripada peralihan fasa pandemik kepada fasa endemik. COVID-19 di negara kita masih lagi di dalam fasa pandemik. Namun pihak kerajaan memulakan langkah bagi beralih kepada fasa endemik. Jika dilihat kepada definisi endemik yang membawa maksud penyakit masih berada dalam komuniti masyarakat namun pada tahap yang boleh dikawal. Oleh itu pihak kerajaan dan individu perlu mengamalkan pematuhan panduan dan operasi standard SOP yang ditetapkan semasa di tempat awam. Jadi kajian berkaitan dengan perkara di atas memastikan negara bersedia untuk beralih kepada fasa endemik. Elemen falsafah iaitu elemen logik dapat dilihat daripada cara pihak kerajaan mengenal pasti bagaimana langkah terbaik untuk memastikan negara bersedia beralih kepada fasa endemik. Realiti yang dihadapi masyarakat kini juga mengandungi elemen falsafah pendidikan kebangsaan iaitu insan yang bertanggungjawab agar dapat memastikan kemaslahatan keluarga, masyarakat dan negara terjaga. Kesetiaan kepada raja dan negara adalah elemen rukun negara yang mana memfokuskan masyarakat yang bekerjasama bagi mempertahankan keharmonian negara walaupun dilanda ujian seperti COVID-19 yang berterusan sehingga kini. Jadi kita teruskan kepada realiti isu semasa untuk 2 poin seterusnya. Saya serahkan kepada Alif. Okey, terima kasih kepada Luqman. Realiti isu semasa yang ketiga ialah perubahan sistem ke arah sistem dalam talian. Kebanyakan agensi swasta dan kerajaan dah beralih ke arah sistem dalam talian untuk mengurangkan komunikasi secara bersemuka untuk tujuan dalam pelbagai urusan seperti pendidikan, dalam bidang pekerjaan dan sebagainya. Sistem secara dalam talian dapat memberi jaminan keselamatan kesihatan kepada pekerja yang perlu berurusan dengan ramai pelanggan ataupun ramai pelajar dalam satu masa. Antara sektor yang terlibat ialah sektor pendidikan. Perubahan proses PDPR yang dilakukan secara bersemuka telah dikurangkan serta digantikan dengan PDPR secara dalam talian ataupun hybrid. Dan dimasukkan hybrid ni ialah dia campur kelas sama ada secara bersemuka dan secara online. Antara elemen falsafah yang relevan ialah elemen logik. Ini kerana pihak kerajaan dan swasta telah berubah penggunaan
sistem dalam talian akibat dari wabak COVID-19 yang memaksa kita untuk mengurangkan komunikasi secara bersemuka. Antara prinsip rukun negara yang boleh diambil ataupun boleh relate dari situasi di atas ialah kedaulatan undang-undang. Ini kerana rakyat telah patuhi arahan kerajaan untuk berpindah ke sistem dalam talian dan mengurangkan komunikasi secara bersemuka untuk mengurangkan kadar kes di kadar kes COVID-19 di negara ini. Okay, untuk realiti isu semasa yang terakhir ialah sekatan dari melakukan pelbagai aktiviti seharian. Kebanyakan negara telah menutup sempadan negara mereka dari kemasukan pelancong dari negara-negara lain. Ini menyebabkan beberapa negara menerima kesan dari segi ekonomi seperti penurunan nilai mata wang negara dan penurunan keluaran dalam negara dan pelbagai lagi. Sebagai contoh, penurunan hasil tanaman yang menyebabkan negara tersebut mengimport sayuran dari luar negara. Maksudnya dekat sini, kiranya penurunan hasil tanaman. Maknanya petani tidak dapat menguruskan tanaman mereka akibat COVID-19. Ini dan menyebabkan kadar pengeluaran sayuran dalam negara tersebut berkurang dan negara terpaksa membeli sayur dari negara lain untuk memastikan kadar sayuran diorang dalam negara sentiasa mencukupi. Okay. Elemen falsafah yang relevan dan berkaitan ialah elemen logik. Ini kerana kerajaan telah menutup sempadan untuk menyekat kadar menyekat kes-kes di luar negara ataupun varian-varian di luar negara daripada masuk ke dalam negara dan menyebabkan kadar kes COVID-19 di dalam negara tersebut meningkat. Antara prinsip rukun negara yang boleh diambil dari situasi di atas ialah kesetiaan kepada raja negara dan negara. Ini kerana walaupun negara mengalami kerugian yang banyak akibat dari COVID-19 tetapi rakyat di dalam negara telah membantu dalam memulihkan semula ekonomi negara yang telah mengalami kerugian. Maknanya rakyat telah membantu antara sesama mereka sama sendiri untuk memastikan semua orang ada mendapatkan bantuan. Tentulah. Okay, saya serahkan seterusnya kepada Dania. Okay, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan tentang punca-punca COVID-19 yang masih merebak. Okay. Punca pertama yang menyebabkan COVID-19 masih merebak adalah golongan yang mengabaikan prosedur operasi standard, iaitu SOP. SOP ni dibuat oleh MKN, Majlis Keselamatan Negara, untuk memastikan masyarakat atau rakyat berada dalam keadaan selamat daripada COVID-19. Tapi masih ada segelintir masyarakat yang menganggap SOP ni adalah perkara yang tidak penting dan mereka memandang enteng perkara tersebut. Aspek falsafah dalam yang digunakan adalah epistemologi. Apabila rakyat memandang enteng perkara ini, segelintir masyarakat memandang tidak penting kerana mereka mempunyai kurang ilmu pengetahuan mengenai COVID-19. Sebab tu diorang melanggar SOP. Contoh SOP yang dibuat oleh MKN adalah penjarakan fizikal sejauh 1 meter dan memakai pelitup muka di tempat awam. Perkara ini apabila masyarakat melanggar SOP tersebut, masyarakat telah melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. Okay, next.
Yang kedua pula, telah muncul varian virus yang baru seperti Omicron dan varian Delta yang baru. Okay, berdasarkan sumber daripada internet seperti berita Awani, berita harian, varian virus baru ni telah merebak dengan lebih cepat berbanding virus yang biasa. Iaitu dia boleh boleh tersebar selama 15 saat sahaja melalui udara. Cabang falsafah yang digunakan adalah epistemologi. Apabila virus ini boleh merebak dengan sangat cepat, dia boleh meningkatkan kadar kebolehjangkitan meningkat dalam komuniti masyarakat kita. Sebab tu kita punya kes harian semakin hari semakin bertambah. Dan varian baru ni telah menjadi dominan dan dia menggantikan varian yang sedia ada. Perkara seperti virus ni kita tak dapat nak elakkan sebab ia merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan kita mestilah yakin dan percaya dekat Tuhan kita atas perkara yang berlaku. Okey, seterusnya saya akan pass kepada Afiq untuk poin seterusnya. Terima kasih. Okey, baiklah, terima kasih Dania. Okey, untuk punca yang seterusnya adalah terdapat golongan yang menolak vaksin. Berbagai usaha dilakukan oleh kerajaan untuk menangkiskan salah faham ini. Contohnya Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM telah menjalankan satu kaji selidik untuk mengetahui tahap kesediaan rakyat negara ini dalam pengambilan vaksin berkenaan. Jadi setelah membuat kajian, saya dapati ramai lagi tidak bersedia dan alasannya adalah vaksin itu tidak selamat. Jadi saya dapat kaitkan ini dengan elemen epistemologi kerana penyampaian ilmu tentang vaksin adalah kurang berkualiti dan tidak mencukupi. Oleh itu rakyat berasa ragu-ragu untuk mengambil vaksin dan juga terdapat rakyat yang kurang kepercayaan terhadap kerajaan. Selain itu, maklumat yang tidak terkawal di dalam media sosial. Banyak perdebatan yang tidak tepat mengenai vaksin ini di platform berkenaan dan media cetak. Kerajaan sukar hendak mengawal perkara ini kerana platform seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram dan Telegram membabitkan pihak ketiga. Saya dapat berikan satu contoh. Ramai golongan anti-vaksin suka memberikan komen yang boleh menimbulkan keraguan kepada masyarakat di laman web yang popular seperti KKM. Selain itu, timbul isu halal dan haram terhadap vaksin. Kita sebagai seorang individu yang Islam, beragama Islam, kita sudah tentu akan berasa vaksin ini adalah haram ke halal, akan menimbulkan tanda soal terhadap kita. Oleh itu kita perlulah mendapatkan ilmu yang secukupnya tentang vaksin ini daripada pihak yang betul. So saya dapat kaitkan elemen hukum negara ini iaitu kurangnya kesetiaan kepada raja dan negara dalam kalangan masyarakat kerana masih lagi berasa ragu-ragu terhadap raja dan kerajaan. Okey, seterusnya. Untuk punca yang seterusnya adalah sikap masyarakat yang tidak endah. Ia dapat dibuktikan apabila ramai mengambil mudah dengan pelaksanaan sekatan pergerakan penuh, penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka ketika di tempat awam dan amalan prosedur operasi standard iaitu SOP. So saya dapat kaitkan elemen ini dengan aksiologi. Tiada rasa bertanggungjawab terhadap diri sendiri walaupun sudah ada undang-undang yang ditetapkan, antaranya contohnya SOP tadi, kerana kurangnya nilai etika dalam diri masing-masing. Selain itu, kurang didikan berkaitan terhadap COVID-19 dan vaksinasi.
ia merangkul kerajaan perlu tingkatkan lagi usaha ini supaya rakyat dapat maklumat yang secukupnya berkaitan jangkitan virus itu, kerana berkaitan pengkongsian maklumat sahih berkenaan bahayanya COVID-19 ini. Antaranya kita perlulah merangkumi aspek-aspeknya adalah cara virus itu merebak, menghindarkan jangkitan dan juga kadar jangkitan dan semua maklumat berkaitan COVID-19. Elemen rukun negara yang saya dapat kaitkan adalah kurangnya kedaulatan undang-undang dalam kalangan rakyat kerana masih lagi tidak endah terhadap COVID-19 ini. Okey, saya serahkan pembincangan ini kepada Amirah untuk membincangkan berkaitan kesan. Saya akan menerangkan tentang kesan-kesan jika COVID-19 berlaku sehingga 5 tahun yang akan datang. Next. Okey, so yang pertama sekali pendidikan. Proses pembelajaran atas talian, e-learning akan menjadi norma baru. Semasa pandemik COVID-19, pembelajaran atas talian telah menjadi norma baru kepada para pelajar di Malaysia. Perkara ini telah dipraktikkan oleh negara-negara maju kerana ia dipercayai memberi pelbagai manfaat serta kebaikan kepada masyarakat. Proses e-learning ini dapat dilaksanakan melalui aplikasi atas talian, seterusnya memudahkan pembelajaran berterusan di mana-mana sahaja. Seterusnya, pembelajaran yang lebih menarik. Pembelajaran atas talian mencetuskan penciptaan pelbagai jenis aplikasi yang boleh membantu pengajar dan pelajar. Ini menyebabkan pelajar untuk lebih menumpukan perhatian, seterusnya meningkatkan prestasi setiap pelajar. Pembelajaran atas talian juga meningkatkan keyakinan pelajar semasa sesi pembelajaran. Seterusnya, kekurangan sumber pembelajaran. Sebagai pelajar, mereka tidak mempunyai akses pembelajaran atas talian kerana kemiskinan teknologi. Kekurangan peranti mudah alih serta ketiadaan akses internet menjadi faktor pembelajaran tidak berjalan lancar. Seterusnya, kesan yang kedua, kesan kepada perniagaan. Kesan yang pertama, e-dagang semakin meluas. Masyarakat telah menerima kehidupan norma baharu serta telah beralih ke kehidupan atas talian. Urusan berjual beli, pesanan barang ataupun perkhidmatan kini dijalankan di atas talian. Usahawan turut memanfaatkan perkembangan e-dagang dengan menjual produk mereka di atas talian. Dan itu, teknologi digital semakin maju. Perkembangan teknologi membolehkan usahawan untuk mencuburi bidang e-dagang dengan lebih mudah. Usahawan boleh merebut peluang untuk menonjolkan diri mereka serta perniagaan mereka melalui laluan medan sosial. So, pihak yang berkenaan juga mengadakan inisiatif untuk membimbing graduan universiti yang ingin menjadi usahawan. Seterusnya, operasi kedai terhenti. Akibat PKP, banyak kedai ditutup kerana mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Ini menyebabkan ramai usahawan menghentikan perniagaan mereka kerana kerugian akibat penutupan kedai. Meskipun itu, sekarang ni telah ramai usahawan yang sudah mula bangkit semula setelah lama menghadapi kesusahan semasa berniaga waktu PKP. Seterusnya, peluang pekerjaan. Jumlah penganggur meningkat apabila pandemik berlaku kerana lebih banyak syarikat mula menerima lebih kurang pekerja demi mengurangkan kos untuk pembayaran gaji pekerja. Dan itu, peluang untuk mencari kerja semakin berkurang kerana syarikat sekarang hanya membuka kekosongan pekerjaan untuk beberapa tempat sahaja. Selain itu, gaji pekerja juga berkurang untuk mengelakkan syarikat daripada gulung tikar dan menjimatkan kos. So, sebab inilah
akan lebih ramai pekerja dihentikan kerana terutama sekalinya pekerja-pekerja muda kerana mereka kurang pengalaman dan syarikat tidak mahu mengambil risiko untuk menghentikan pekerja yang telah berpengalaman. Okey, seterusnya saya akan bagi kepada Amir untuk meneruskan pembentangan ini. Okey, terima kasih Amirah. Sekarang saya ingin menerangkan tentang tahap kesihatan. Apa yang berlaku terhadap tahap kesihatan jika COVID-19 masih berada di negara ataupun di dunia untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Okey, yang pertama adalah penetapan cara hidup SOP. Kita tidak dapat menafikan bahawa penetapan cara hidup SOP adalah norma baru dalam kehidupan kita. Dan kita perlu menyesuaikan diri dengan perkara ini. Dengan SOP yang ketat, ramai rakyat Malaysia tidak dapat membuat aktiviti senaman di kawasan tertutup kerana jumlah orang yang dihadkan untuk tempoh masa tertentu. Sebagai contoh, di gimnasium yang merupakan pilihan utama rakyat Malaysia untuk melakukan aktiviti senaman telah tidak mendapat perhatian daripada rakyat Malaysia kerana SOP yang ketat, dan ini menyebabkan ramai orang lebih gemar untuk duduk di rumah dan menyebabkan berat badan bertambah. Yang kedua adalah kekurangan alatan kesihatan. Dengan adanya penyakit COVID-19 ini, ia telah menyebabkan penggunaan alatan kesihatan meningkat. Bukan sahaja penyakit COVID-19 yang memerlukan bantuan alatan kesihatan ini, tetapi banyak lagi penyakit seperti penyakit serangan jantung dan penyakit sesak nafas. Dengan jumlah ini, mereka terpaksa berebut alatan kesihatan seperti ventilator untuk terus hidup. Dan kesan ini kita telah melihat apabila di Itali pada tahun 2020, kebanyakan pesakit COVID-19 yang tidak mempunyai harapan terpaksa diberhentikan penggunaan ventilator dan memberikan bantuan ventilator kepada orang yang lebih muda kerana mereka mempunyai harapan untuk kekal sihat. Dan ini tidak mustahil untuk akan berlaku untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Okay. Seterusnya adalah kesihatan masyarakat merosot. Kesihatan masyarakat akan merosot dari segi mental dan fizikal. Pandemik ini telah menyebabkan orang mengalami kerumunan dan depresi kerana tekanan yang tinggi, mungkin daripada stres daripada kerja, kehilangan ahli keluarga disebabkan COVID, pembelajaran ODL dan kekurangan sumber kewangan. Apabila kesihatan mental merosot, secara tidak langsung ia memberi impak terhadap kesihatan fizikal. Ramai orang terpaksa membuat kerja sampingan untuk mencari sumber kewangan lebih kerana pandemik telah menyebabkan gaji dipotong atau kehilangan pekerjaan. Mereka terpaksa melakukan lebih daripada satu kerja menyebabkan tiada masa untuk bersukan, malah tiada masa untuk berehat, menyebabkan kesihatan mental dan fizikal merosot. Seterusnya adalah elemen falsafah. Dengan adanya SOP yang ketat, ia dapat melahirkan rakyat yang berdisiplin mengikut undang-undang negara, dan kaedah ini membantu aspek rukun negara iaitu keluruhan, perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Dengan kekurangan alatan kesihatan, banyak syarikat ternama seperti Petronas telah membantu hospital-hospital yang berada di Malaysia dengan memberikan ventilator untuk pesakit COVID-19 yang kritikal, dan ramai rakyat Malaysia bersedekah dan memberi dana kepada hospital untuk menambahkan jumlah ventilator di hospital utama pesakit COVID. Dan ini selaras dengan falsafah pendidikan negara iaitu FPK, iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Dengan elemen aksiologi dan logik, pandemik ini telah melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai perwatakan diri yang baik dan mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan yang tinggi menolong antara satu sama lain. Okey, sekarang kita lihat kepada next slide, iaitu dari segi pelancongan. Pelancongan di dalam dan di luar negara akan berkurang, dan ini memberi kesan yang besar terhadap Malaysia kerana antara sumber pendapatan utama negara adalah pelancongan. Dengan penutupan sempadan negara, jumlah pelancong asing di Malaysia berkurang secara drastik, dan dengan SOP yang ketat dan sekatan jaya raya menyebabkan pelancongan dalam negeri berkurang untuk tempoh masa 9 bulan sahaja, iaitu dari bulan 1 hingga bulan 9 tahun ini. Dengan penutupan sempadan negeri, ia telah menyebabkan banyak hotel dan peniaga tempatan mengalami kerugian, dan ramai pakar yang menjangkakan bahawa akan lebih banyak perniagaan sektor pelancongan akan mengalami kerugian menyebabkan ekonomi Malaysia merosot. Pelancongan dalam negara secara tidak langsung akan meningkat
kerana rakyat tidak boleh melancong ke luar negara dan jika boleh, ia mempunyai SOP yang sangat ketat dan memerlukan kos yang tinggi untuk melakukannya. Menyebabkan rakyat tempatan memilih destinasi di dalam negara untuk melancong dan menghilangkan stres. Ini dapat dilihat bahawa ramai rakyat Malaysia terus melancong ke destinasi masing-masing apabila sempadan negeri telah dibuka. Secara tidak langsung, ia dapat meningkatkan ekonomi rakyat tempatan untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Pelancongan negara akan mendapat sambutan berbanding pelancongan di luar negara kerana ia memerlukan kos yang rendah. Akhir sekali adalah agensi pelancongan akan berkurang dan ini adalah kerana kurangnya orang hendak melancong ke luar negara dan lebih cenderung untuk memilih melancong di kawasan-kawasan yang menarik di dalam negara, menyebabkan agensi pelancongan ini mengalami kerugian dan terpaksa gulung tikar. Okey. Selari dengan falsafah pendidikan negara untuk melahirkan rakyat yang beri sumbangan untuk keharmonian dan kemakmuran negara dengan meningkatkan ekonomi negara dengan melancong di dalam tempat-tempat menarik di Malaysia. Dengan ini, rakyat dapat meningkatkan sifat rukun negara dan diri iaitu kesetiaan pada raja dan negara dengan membantu ekonomi negara. Dengan elemen logik, ia dapat memupuk perpaduan rakyat bermediumkan sifat toleransi, bertimbang rasa, kekitaan dan sebagainya. Kerana rakyat Malaysia membantu meningkatkan ekonomi rakyat tempatan dengan membeli dan menyokong produk tempatan pada zaman pandemik ini. Dan elemen aksiologi dengan melahirkan rakyat mempunyai sifat kekitaan dan perpetuan yang tinggi. Jadi saya akan serahkan pembentangan kepada Chew Long Hee. Terima kasih. Okey, terima kasih Amir. Nama saya Long Hee. So sekarang saya akan terangkan kaedah mengatasi okey. So kaedah mengatasi pertama ialah penyesuaian kendiri luaran iaitu new normal. So kita haruslah mengikuti tata cara operasi standard SOP pada masa ke semasa. Dan juga kita haruslah meningkatkan kesedaran diri terhadap wabak COVID-19. Okey, kita boleh meningkatkan kesedaran ini untuk mengetahui persoalan-persoalan dan juga perkara mengenai wabak ini. Sebagai contoh, kita boleh mempersoalkan adakah COVID-19 ini hanya penyakitan yang biasa sahaja. Dan contoh kedua, logika semua manusia mesti stay at home selama-lamanya dengan kewujudan COVID-19 ini. Okey, so dari segi aksiologi untuk mengatasi isu ini iaitu penyesuaian kendiri luaran. Dari segi aksiologi dalam pendidikan iaitu etika, sebagai pelajar kita haruslah sentiasa berdisiplin. Kita haruslah mementingkan pelajaran dengan menghadiri kelas secara atas talian supaya aktiviti menimba ilmu tidak terhad di dalam ruang bilik darjah sahaja. Okey, so dari segi falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK, individu yang intelektual dan insan yang seimbang dari segi emosi dapat dilahirkan dengan kaedah penyesuaian kendiri luaran. So sebagai contoh, pelbagai kursus dalam talian tersedia untuk warga negara yang bekerja untuk sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran fizikal. Hal ini dapat membantu membangunkan potensi diri dan aspek emosi pelajar supaya mencapai kemenjadian yang cemerlang. Okey, so dari segi rukun negara pula, kita haruslah mengamalkan kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, aspek kesetiaan kepada raja dan negara dapat melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan bersikap produktif. So, hal ini akan meningkatkan imej negara dalam sektor politik, sosial dan juga ekonomi. Kesannya, penyesuaian kendiri luaran adalah penting untuk memastikan penyesuaian diri kepada norma baru. So, sekarang saya akan itu sahaja daripada saya. Saya akan pass the next point to Gayav. Terima kasih Long Hee. Sekarang saya akan discuss about kaedah mengatasi kedua, iaitu kita perlu memastikan emosi dan mental kita kuat. So untuk itu kita kena hilangkan tekanan emosi dengan melakukan latihan pernafasan ataupun meditasi. So memetik daripada artikel My Health Kementerian Kesihatan Malaysia KKM,
Dengan mengamalkan teknik pernafasan yang betul, umpamanya kita boleh menjadi lebih tenang ketika berhadapan dengan situasi yang legang. Hal ini disebabkan pada masa yang pandemik ini atau yang endemik, yang kita akan sering jadi lebih stres sebab tak boleh keluar, tak boleh buat tak boleh pergi tengok wayang, tak boleh pergi jogging ke apa, dia akan memberikan stres kepada semua lah. So dengan ni ia dapat meningkatkan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang meningkatkan peredaran darah dan mengurangkan ketegangan dalam badan. So selain itu perlulah cabar pemikiran negatif. Contohnya melihat dari pelbagai perspektif yang positif lah. So berfikiran rasional dan berfikiran optimis dapat membantu mengurangkan kebimbangan dan tekanan kita. So dengan kaedah yang ini, kita dapat meningkatkan tahap pemikiran pelajar yang akan diada di sekolah. Diorang akan belajar dari sekarang macam mana nak boleh berfikir rasional terhadap situasi yang kita buat sekarang, yang sering stres, tekanan emosi dan sebagainya. So akhirnya kita boleh libatkan diri dengan aktiviti yang berfaedah, contohnya penjagaan diri yang diamalkan dan kekal aktif ketika berada di rumah, because saya itu boleh membina sebuah masyarakat progresif yang akan menghormati peraturan supaya berada di rumah semasa Perintah Kawalan Bergerak iaitu PKP. So contohnya masa PKP kita tak boleh keluar dan tak boleh buat apa-apa yang dapat merebak COVID ni kan. So kaedah yang macam yang mengamalkan peraturan dan duduk di rumah boleh mengukuhkan yang disiplin diri. So kaedah ini dapat meningkatkan kesedaran atas salah satu rukun negara iaitu kedaulatan undang-undang. Itu saja daripada saya. Selepas ni saya akan pass to Hazim. Okay, baiklah, kita pergi kepada kesimpulan. Right, so dari segi pengajaran, pada belah kiri adalah elemen falsafah dan belah kanan elemen praktikal. So elemen falsafah, epistemologi. Manusia memerlukan ilmu pengetahuan tentang COVID-19. Seperti yang disebutkan tadi, terdapat golongan yang tidak mempunyai ilmu tentang COVID-19 ini. Seperti contoh rakyat yang duduk di kawasan pedalaman yang tiada capaian internet, tiada orang kata televisyen untuk melihat berita-berita, so mereka tidak mempunyai banyak exposure tentang COVID-19 ini. Okay, and then manusia juga perlu mengesahkan ilmu yang diperolehi sama ada ia tepat dengan perkara yang sebenar. So apa yang kita dapat info, kita perlu kita perlu dapatkan pengesahan daripada orang yang berilmu. So untuk ilmu falsafah yang kedua, psikologi, pengajaran yang kita dapat, cara kehidupan seharian manusia telah berubah. Seperti contoh sebelum COVID, ini yang saya nampak lah. Sebelum COVID, manusia ini dia mudah untuk interact with each other, macam tegur sama sendiri, tolong bantu-bantu antara satu sama lain. Ini saya cakap Victorian stranger. Tapi sekarang benda tu dah kurang, dah jarang berlaku kerana mereka takut akan wujud virus COVID di situ. So mereka lebih berjaga-jaga lah. And then poin kedua dalam psikologi, ramai yang putus asa dalam kehidupan. Kita dapat tahu ada banyak kes-kes bunuh diri semenjak COVID-19 ini berlaku. Okay, mereka mungkin putus asa kerana yalah, kita
go through MCO, kita tak boleh keluar, tak boleh buat apa-apa. And then this especially untuk orang yang tidak mempunyai pendapatan lah. So diorang stress too much, terlalu stress, then decide untuk end up their life. So yang poin ketiga untuk psikologi, sedih. Mereka sedih atas kehilangan ahli keluarga. Okay, untuk elemen praktikal pula, falsafah teknologi, wujud teknologi baru untuk hidup bersama COVID-19. Kenapa saya cakap untuk hidup bersama COVID-19? Kerana kita dah terlepas peluang untuk tidak hidup bersama COVID-19. Kita sekarang ni hidup bersama COVID-19 kerana kes masih ada, masih tinggi. Memang sukar untuk capai kosong kes. Jadi kita kena hidup bersama COVID-19 dengan teknologi-teknologi yang dapat membantu untuk mengelakkan daripada terkena virus COVID-19 ini. Okey, poin kedua untuk elemen praktikal, falsafah ekologi. Manusia ini bergantung sesama sendiri untuk untuk meneruskan kehidupan lah, untuk meneruskan kehidupan. Akan terdapat masalah jika kalangan manusia ni tidak bekerjasama. Contohnya kita dapat lihat ramai yang, contoh isu Sunway itu yang mandi ramai-ramai, syok, joget-joget. Itu salah satu manusia yang tidak bekerjasama lah. Yes, memang Sunway dah buka untuk aktiviti, tapi kita tetap perlu jaga operasi standard. Okay, next. Kesimpulan, dari segi carangan, pada elemen falsafah, manusia perlu bekerjasama secara menyeluruh lah. Macam tadi yang saya sebut, yang isu Sunway itu. So perkara-perkara macam tu tidak sepatutnya berlaku lah kalau manusia bekerjasama dengan baik. Dan kaedah berfikir, kita tidak boleh mengambil isu COVID-19 ini secara sambil rela, kerana ia adalah perkara yang sangat serius dan ia adalah perkara yang benar, bukan main-main lagi. Tidak boleh wujud pemikiran selagi tidak kena relax sajalah kan. Kita tak kena buat apa, kita nak jaga-jaga. So kebanyakannya manusia mempunyai pemikiran sebegitu yang kita nampak. Okay, so next, dari segi elemen teori dan sumber ilmu, manusia perlu mengambil berat tentang isu COVID-19 ini. Mereka perlu mengetahui cara-cara untuk menghindari dari dijangkiti, iaitu SOP lah basically. And then the final point, practical, mengaplikan SOP yang ditetapkan sama ada semua tempat ataupun SOP kendiri. Okay, kadang tak semua tempat dia apply SOP yang baik, jadi kita kena ada SOP sendirilah yang supaya dapat sama-sama menghindari COVID-19 ini. And then kita perlu sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Macam kalau kita nak pergi vacation ke apa, kita tengok dekat swimming pool tu ramai sangat orang, so kita tak perlu pergi. Walaupun kita nak sangat mandi, dah lama tak mandi kan, tak payah, kita tunggu, nanti peluang ada lagi. Okay, so itu empat poin yang dari segi cadangan. So saya nak cakap sikit, kita sekarang ni berada pada fasa ketiga tak silap. So kita takkan tahu bila COVID-19 ni akan berakhir. Baru-baru ni kita macam tengok kes dah makin turun, dah makin nak okey, tapi tiba-tiba keluar varian baru, Omicron, which is 2 hari lepas saya tengok berita dah ada 2 kes di Singapura. Tak mustahil dia untuk masuk dekat Malaysia, sebab yang masuk
di Singapura itu pun dari airport 2 kes. So kita tak tahu bila ia akan berakhir. So nasihat yang kami ingin berikan adalah teruskan buat apa yang kita buat sekarang. Contoh kita sebagai pelajar teruskan belajar walaupun sukar online. Ramai merungut, susah apa semua tak boleh. Tapi itu adalah realiti sekarang. Kita kena teruskan, cuba sebaik mungkin untuk inilah teruskan kehidupan untuk berjaya. Okey. Tak kira apa keadaan sekalipun. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.